Baiklah. Babun. Tu kita tak payah terjemah. Pasal terjemah dah baru ni. Sama pasal ni. Babun idza anzalallahu biqaumin adzaban. Bab apabila Allah menurunkan azab pada sesuatu kaum. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menurunkan azab pada sesuatu kaum, azab itu akan mengenai orang-orang yang ada di kalangan mereka. Kemudian mereka dibangkitkan menurut amalan masing-masing. Bab sabda Nabi SAW kepada Hasan bin Ali, sesungguhnya anakku ini penghulu, dan pasti Allah akan mendamaikan dengannya di antara dua golongan orang-orang Islam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Israel Abu Musa. Ini Sufyan kata. Riwayat daripada Sufyan, beliau berkata, Israel yaitu Abu Musa menceritakan kepada kami ketika aku bertemu dengannya di Kufah. Dia datang untuk bertemu dengan Ibnu Shubrumah. Katanya, biarlah saya, engkau berusahalah supaya saya bertemu dengan Isa untuk saya menasihatinya. Semacam Ibnu Shubrumah bimbangkannya. Kerana itu dia tidak menyahut permintaan Israel tadi. Tetapi sebaliknya dia berkata, Hasan Basri meriwayatkan kepada kami, katanya, ketika Hasan bin Ali telah membawa bala tenteranya untuk menghadapi Muawiyah, Amr bin Al-As berkata kepada Muawiyah pada ketika itu, saya nampak pasukan tentera, satu pasukan tentera, la tawalla, yang tidak akan berpaling selagi tidak berpaling lawannya. Muawiyah pun berkata, man lidharariyil muslimin, siapa akan menjaga anak-anak orang-orang Islam ini? Faqala, maka Amr bin Al-As berkata, anna, itu anna, itu yang betulnya. Di sini adalah dalam hasyiah ni nombor 3, cuba tengok. Kita tidak nak baca semua. Di tengah tu qauluhu faqala ana. Situ. Dalam hasyiah tu bahagian yang keberapa? Hasyiah nombor 3, 1 2 3 4 5 6 8. Bahagian yang ke-8. Qauluhu faqala ana. Dia berkata, yakni Amr bin Al-As berkata, saya. Wa zahiruhu yuhimu anna al-mujib bidzalika Amr bin Al-As. Yang zahirnya yang menjawab begini ialah Amr bin Al-As. Walam ara fi turuqil khabar ma yadullu ala dhalik. Saya tidak ada menemui di dalam mana-mana jalan riwayat ini, cerita ni yang menunjukkan begitu. Fa in kanat mahfuzatan, sekiranya ia mahfuz, fala'allaha kanat faqala anna, bukan ana. Kalau ini mahfuz, riwayat ini mahfuz, yakni tidak syadz, maka mudah-mudahan ataupun diharapkan hak sebenarnya kata-kata ini ialah dia berkata anna, bukan ana. Ejaan dia alif nun, alif layyinah, begitu. Supaya dalam Quran anna laki hadha bitasydidil nun
al-maftuhah qalaha Amr istib'adan. Ammar berkata begitu kerana dia menganggap mustahil. Jauh, susah ni nak mengatasi benda ni. Mana boleh? Bagaimana? Jadi Muawiyah kata, siapa akan menjaga anak-anak orang-orang Islam? Ammar berkata, tapi bagaimana? Bagaimana? Lagu mana dah gini mau dah ni? Mari amal gini mau dah ni, pasukan tentera ni. Faqala Abdullah bin Amir wa Abdurrahman bin Samurah. Maka Abdullah bin Amir dan Abdurrahman bin Samurah berkata, kita akan menemuinya dan akan mencadangkan perdamaian kepadanya, yakni kepada Hasan. Qala al-Hasan, Hasan Basri berkata, walaqad sami'tu Abu Bakrah, saya telah mendengar Abu Bakrah berkata, bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap, tiba-tiba datang Hasan cucunya. Faqala, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anakku ini adalah ketua, sayyid, penghulu, wala'alla Allah an yusliha bihi baina fi'atain minal muslimin. Asal maknanya mudah-mudahan, semoga. Tetapi kalau la'alla dinisbahkan kepada Allah, dia makna pasti. Dalam kitab-kitab hadis ni, pasti, tentu sekali Allah akan mendamaikan dengannya di antara dua golongan orang-orang Islam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Amr bin Dinar. Dia berkata, Harmalah, aku telah melihat Harmalah. Qala, Harmalah berkata, arsalani Usamah, Usamah telah menghantar aku kepada Ali, yakni Sayyidina Ali, ketika beliau berada di Kufah. Wa qala, Usamah berkata, tentu sekarang ini dia akan tanya engkau. Dia akan kata macam mana? Ma khallafa sahibak, apakah yang membuat sahabatmu itu tidak ikut serta, yakni bersama kami dalam menentang lawan-lawan kami? Itu maksudnya. Faqul lahu, kamu katakan kepadanya, yakni kata Usamah, kamu katakan kepadanya, yakni kepada Ali, yaqulu laka, Usamah berkata kepadamu, kalau engkau ataupun tentangmu, kalau engkau berada di dalam mulut singa, aku ingin bersama dengan engkau di dalam mulut singa itu. Tetapi ini adalah sesuatu yang aku tak nampak jalannya. Aku tak nampak jalan keharusannya. Falam yu'tini syai'an, maka dia tidak memberi kepadaku apa-apa, kata Harmalah. Selepas itu aku pergi kepada Hasan, Husain dan Ibnu Ja'far, ini anak Abdullah bin Ja'far. Fa'awqaru li rahilatayya, mereka memenuhi kenderaanku, dua ekor untaku, dengan barang-barang, dengan harta benda ataupun barang-barang. Mana mereka menyaratkan kedua-dua ekor untaku dengan barang-barang, dengan harta benda, yakni yang berharga lah. Babun idza qala, bab jika seseorang berkata sesuatu dekat sesuatu golongan, kemudian dia keluar, dia berkata bi khilafihi, lain daripada apa yang telah dikatanya. Dia berkata lain pula daripada apa yang telah dikatanya sebelum itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Nafi', beliau berkata, ketika penduduk Madinah menarik diri daripada bai'ahnya, yakni ketika penduduk Madinah menarik ataupun mencabut taat setianya terhadap Yazid, yakni setelah memberi bai'ah kepadanya, itu makna khala'a. Ketika penduduk Madinah tidak mahu memberikan kesetiaan kepada Yazid bin Muawiyah, yakni setelah mereka berbai'ah dengannya, Ibnu Umar pun mengumpulkan hashamahu wa waladahu, orang-orang yang hampir dengannya, saudara maranya
dan anak-anaknya. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda, akan dipacakkan untuk setiap orang yang curang ataupun berkhianat. Ghadir ini khusus perkataan untuk orang yang memberi bai'ah kepada seseorang pemimpin, tiba-tiba dia berkhianat. Dia tidak mahu memberikan taat setianya kepada pemimpin itu. Itu makna ghadir. Akan dipacakkan untuk setiap pengkhianat terhadap pemimpin liwa'un, bendera pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya kita telah pun berbai'ah dengan dia ni, mengikut bai'ah yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, yakni menepati bai'ah yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Dan aku tidak ada mengetahui kecurangan ataupun pengkhianatan yang lebih besar lagi daripada seseorang dibai'ah dengan bai'ah yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, ataupun dengan bai'ah mengikut syarat, ataupun bai'ah yang dipersetujui Allah dan Rasulnya. Kemudian dia thumma yunsab lahu al-qital, kemudian dia mahu diperangi pula. Dan aku tidak mengetahui sesiapa pun daripada kamu khala'ahu, yang menarik diri daripada taat setia kepadanya, wala taba'a, ataupun dia mengikut. Kalau kita kata taba'a, yakni wala taba'a ahadan ghairahu, ataupun kalau dia mengikut seseorang selainnya fi hadzal am, dalam bab ini, dalam perkara ini, dalam urusan pemerintahan ini. Itu satu. Kalau kita kata wala baya'a, bukan taba'a tapi baya'a, mengikut nuskah tu ada di luar tu ditulis, mana tidak aku tahu ada sesiapa di antara kamu yang menarik diri daripada taat setia kepadanya ataupun berbai'ah, yakni kepada orang lain, terhadap orang lain dalam perkara ni, illa, melainkan putus hubungan di antaraku dengannya. Melainkan putuslah hubungan di antaraku dengannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abil Minhal, beliau berkata, apabila Ibnu Ziyad dan Marwan berada di Syam, Ibnu Zubair pula melompat di Mekah, puak-puak Qurra di Basrah melompat, yakni memberontak. Fantalaqtu ma'a abi, aku pun keluar, kata Abul Minhal, bersama ayahku pergi kepada Abi Barzah al-Aslami, sehingga kami masuk ke rumahnya. Ketika itu dia sedang duduk di bawah naungan loteng ataupun bahagian atas rumahnya yang dibuat daripada buluh. Fajalasna ilaihi, kami pun duduk menghadapnya. Fa ansha'a abi yastat'imuhu al-hadith, ayahku pun mulalah meminta dia menceritakan sesuatu hadis. Katanya, wahai Aba Barzah, apa pendapatmu tentang apa yang berlaku sekarang ni, apa yang dialami oleh orang ramai sekarang ini? Maka perkara yang pertama yang aku dengar dia ucapkan ialah, aku telah mengharapkan pahala. Sesungguhnya aku mengharapkan pahala di sisi Allah. Dengan aku membenci, dengan mulanya aku membenci ala ahya'i Quraisy, kepada membenci beberapa kabilah Quraisy. Gitu. Dengan membenci beberapa kabilah Quraisy. Mana aku benci kepada beberapa kabilah Quraisy itu, aku berasa boleh pahala. Mana begitu? Aku kira aku boleh pahala. Gitu. Sesungguhnya kamu, wahai orang Arab, dulu berada dalam semasa jahiliyah, maksudnya berada dalam keadaan yang memang kamu maklum, berupa kehinaan sedikit bilangannya dan kesesatan. Mana kita semua ni berada di dalam kehinaan, dalam kekurangan bilangan dan dalam kesesatan dahulu. Dan sesungguhnya Allah telah
menyelamatkan kamu dengan Islam dan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kamu sampai ke peringkat seperti yang kamu nampak sekarang ni lah. Maknanya sehingga kamu menjadi mulia dan ramai bilangan kamu, begitu pula kamu mendapat hidayah daripada Allah. Ini dunialah yang telah merosakkan kamu. Yang berada di Syam itu, demi Allah, dia tidak berperang melainkan kerana dunia. Lepas tu dia ada dalam yang lain ada tambahan itu. Ni puak-puak yang berada di hadapan kamu ni, puak-puak Qurra ni, demi Allah, mereka tidak berperang melainkan kerana dunia. Dan ini yang berada di Mekah ni, demi Allah, dia tidak berperang melainkan kerana dunia. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Hudzaifah bin Al-Yaman, beliau berkata, sesungguhnya munafikin hari ini lebih buruk lagi daripada munafikin di zaman Nabi SAW dahulu. Mereka pada masa itu menyembunyikan, tetapi hari ini mereka menyatakan secara terbuka. Yang munafik hari ini menyatakan secara terbuka. Diriwayatkan daripada Hudzaifah lagi, beliau berkata, nifak di zaman Nabi SAW, nifak itu ada di zaman Nabi SAW. Hari ini ialah kekufuran selepas iman. Kekufuran selepas iman. Tak apalah, kita tengok. Jadi ini semua ni masuk di dalam bab fitnah lagi, fitnah akhir zaman yang kita kena beringat lah. Kena beringat. Ini sebagai panduannya, sebagai panduan kepada kita semua. Abu Bakrah, seorang sahabat, dia berkata, Allah telah memberi faedah satu perkara kepada aku. Aku faham sekarang daripada peristiwa Jamal ni, perang di antara puak-puak Aisyah dengan puak-puak Sayyidina Ali ni. Apa dia saya dapat pengajaran. Ada satu pengajaran, iaitu bila sampai kepada Nabi SAW berita orang-orang Farsi melantik anak perempuan Kisra sebagai raja mereka, baginda bersabda, tidak akan berjaya orang ataupun golongan bangsa yang menyerahkan kepada perempuan urusan mereka. Urusan mereka, yakni urusan amra tu, urusan penting, yakni pemerintahan mereka, ataupun kerajaan mereka. Jadi itu hak baru ni kita berhenti sekat tu. Artinya Abu Bakrah dia buat kesimpulan sendirilah. Dia buat kesimpulan sendiri. Ini semua ni Aisyah pergilah, pergi nak kira-kiranya hak zahir, hak nampak kemudian tu perang lah dengan Sayyidina Ali. Maka tidak berjaya. Tidak berjaya. Mana kalau tu itu kesimpulan yang dia buat sendiri. Padahal sebenarnya ceritanya perang Jamal itu bukanlah peperangan yang berlaku di antara puak-puak Aisyah yang sebenarnya dengan Sayyidina Ali. Tidak. Puak-puak ni dia pergi untuk menuntut, untuk menasihat Sayyidina Ali supaya buat sesuatu lah, kalau tidak akan timbul macam-macam fitnah. Buat sesuatu lah terhadap orang-orang yang membunuh Sayyidina Uthman itu. Dan kalau terima kamu dilantik, tak apalah dilantik, kamu buat sesuatu lah. Ini macam mana dia nampak ada ramai ni puak-puak yang terlibat dalam pembunuhan, duduk berselindung di sebalik kamu ni. Dia nak pergi nak bincang hak tu. Apabila dia dapat tahu ketika tu Aisyah duduk di Mekah, dapat tahu Sayyidina Uthman kena bunuh gini-gini, maka orang pergi menghadap dia lah. Muka dia isteri Nabi SAW yang cukup berwibawa. Macam mana nak buat ni? Lalu dia bertindak. Maknanya dia nak pergi kepada Sayyidina Ali, nak menasihati dia. Ataupun kalau lebih tinggi lagi, nak menuntut dia supaya dia buat sesuatu. Jangan biarkan begitu saja. Jangan tunggu lama-lama, nanti akan timbul fitnah yang lain pula. Itu maksudnya. Tetapi puak-puak yang membunuh Sayyidina Uthman ini,
dia bimbang. Dia takut kalau Sayyidina Ali dengarlah buah Sayyidatina Aisyah ni, nasihat demon ni. Jadi bukan Aisyah saja, Zubair bin Awwam, salah seorang sahabat 10 tu, Talhah bin Ubaidillah, ini pun sahabat 10 juga, duduk bersama dengan Aisyah. Mana jadi nampak Aisyah ni betul, bukan nak pergi perang. Tetapi cerita kemudian ni duduk sebar. Cerita kemudian dia duduk sebar. Apa? Dia kata demon ni nak pergi perang, nak pergi serang Sayyidina Ali. Padahal tidak begitu, bukan nak pergi serang. Tetapinya nak pergi menasihati Sayyidina Ali. Puak-puak dia itulah yang mencetuskan. Bila dia fikir kalaulah berdamai, kalaulah Sayyidina Ali dengar ni, teruklah puak-puak kita. Puak-puak kita kena bunuh lah. Maka puak-puak dia pun bincang. Ni yang berlaku. Puak-puak dia pun bincang. Dia kata, mana sebahagian daripada kita pergi masuk, buat lolok, pengikut Sayyidatina Aisyah. Adalah ramai-ramai nak mari menuntut, nak mari nasihat Sayyidina Ali ni, kita pergi duduk alik belakang-belakang. Sebahagian daripada kita duduk alik Sayyidina Ali ni. Jadi sebelum apa-apa kita serang. Kita serang. Hak ni serang, hak ni serang, hak ni. Jadi sehingga jadi keliru. Jadi hak ni kata apa serang kita. Maknanya nak perang dengan kita ni. Hak ni pun kata apa ya, pokok dia serang kita. Padahalnya baru duduk tengah nak kira, nak bercakap. Mereka ni, puak-puak dia ni, ia serang ni. Lalu kelirulah kedua-dua pihak ni. Kedua-dua pihak ni keliru. Dia ingat, ni ingat puak-puak Aisyah serang. Puak-puak Aisyah ingat puak-puak Sayyidina Ali ni serang dia. Jadi apa halal darah ke pula dia ni? Jadi bunuh. Jadi situlah berlakunya peperangan Jamal sebenarnya. Bukan disengajakan daripada asal lagi tu nak pergi perang. Tidak. Tetapi puak-puak ni yang mencetuskan peperangan ini. Maka jadi berselera. Jadi berselera. Apabila jadi berselera tu, tu lah dia naknya. Tak jadi benda lain dah lah. Jadi cerita lain dah lah pula. Asalnya nak berdamai, nak suruh molek. Puak-puak dia ni cetuskan suasana yang menyebabkan jadi bercelaru. Tapi Sayyidina Ali, bila puak-puak dia ni dapat menguasai keadaan, sebab puak-puak Sayyidatina Aisyah sebenarnya bukan nak pergi perang. Jadi persiapan apa pun tidak lengkap mana. Jadi Sayyidina Ali boleh menguasai keadaan. Hak zahirnya nampak perang tu memang ada lah, sedikit sebanyak perang sudah keliru tu. Memanglah ada. Tapi asalnya dicetuskan oleh puak-puak munafikin ini. Puak-puak Ibnu Sabah dicetuskan oleh demon ni. Dengan sebab itu, bila Sayyidina Ali dapat menguasai keadaan, Sayyidatina Aisyah, dia tetap hormat kepada Sayyidatina Aisyah. Dia hantar balik. Dengan tidak apa-apa. Jangan siapa-siapa buat. Kalau hak ni perang ni, katakanlah kita benar, buat dia kita sudah kuasai dah, harta benda dia jangan jadi sebagai ghanimah. Tidak. Sama Islam. Ghanimah ni perang dengan orang kafir. Sayyidina Ali larang, kena hormat. Hak mana apa lari jangan hambat. Hak mana mati jangan buat apa-apa. Tanam sebagai seorang Islam. Gitu kata Sayyidina Ali. Jadi tak ada gapo ni. Cumanya macam Abu Bakar, dia membuat kesimpulan. Ini silaplah, satu kesilapan pada pendapat dia. Sayyidatina Aisyah pergi dah orang turut. Mana Nabi SAW pernah kata dulu, apabila perempuan hak Parsi tu jadi raja, tak lama lepas pada tu hancur bapak dia. Jadi Abu Bakar buat kesimpulan sendiri. Bukan bermakna tak boleh nak lantik perempuan sama sekali jadi pemimpin. Jadi hak kemudiannya ramai ulama-ulama dia faham daripada hadis ni lah, perempuan dia tak boleh mereka. Mana kalau zaman sekarang dia tak boleh jadi tok wakil, tak boleh jadi hakim, tak boleh jadi gapo. Sedangkan dalam Hasyiah ni ada sebut ni benda khilaf lagi tu. Benda khilaf lagi. Dan kita tak boleh buat hujah dengan ni. Hak ni Nabi SAW tujukan kepada puak-puak Parsi tu. Dia isyaratkan kepada puak-puak Parsi tu. Kalaulah maksudnya perempuan ni tak boleh memimpin langsung, tentulah Sayyidina Umar tidak melantik misalnya Syifa binti Abdullah, seorang sahabiah, untuk menjadi ketua bahagian bandaran. Dia yang kawal bandar Syifa, bandar Madinah. Sayyidina Umar lantik. Kalau tak boleh, semua perempuan dia tak boleh lantik, apa dia buat gitu. Dan Sayyidatina Aisyah, dia pergi dengan maksud nak menasihati Sayyidina Ali. Tak boleh kah? Maksud dia molek.
Dia tahu kalau dengan maksud molek perempuan boleh keluar daripada rumah, boleh pergi nasihat, boleh cara bak politik, bak gapo ni boleh. Gitu hak Aisyah faham. Cuma apa yang berlaku ni sesuatu yang tidak diduga. Kita tak boleh kata dah, itulah akibat dah muka perempuan. Hak lelaki pun ada juga, hak mereka perai juga. Hak lelaki pun Saddam Hussein ke apa tu, bawah dia lah jadi perai pakloni tu. Dah hak lain-lain lagi lelaki. Tidak nanti perempuan hak nak berlaku tu. Hak ni cerita lain. Tetapi hak maksud asalnya nak pergi. Kalau dengan maksud molek untuk mendamaikan orang-orang Islam, tak apa orang perempuan pun terlibat. Tak apa orang-orang perempuan pun terlibat. Dan hak ni bergantung kepada keadaan. Maju mundur itu bergantung kepada keadaan, suasana. Kita tengok, sebab Islam ni dia tengok kenyataan. Dia tidak boleh berdasarkan khayal-khayal begitu. Kenyataan. Berapa banyak zaman dulu, zaman kemudian hak perempuan mereka pun molek. Tak ada satu molek. Setengah-setengah ulama dia kata kalau tak boleh pun perempuan ini, iaitu dia tak boleh wilayah kubra, nak menjadi khalifah tu tak boleh. Kalau nak jadi Perdana Menteri boleh lagi. Nak jadi menteri besar boleh lagi. Nak jadi ketua ni boleh berlaku. Hak tak bolehnya hak tu. Tapi kalau kita tengok dalam Quran gapo ni, Balqis gapo tu raja perempuan dan cukup maju negeri dia pada masa tu yang disebutkan dalam Quran. Cukup maju. Pada tu dia molek masuk Islam. Hak boleh lawan dia tu kalah dengan Nabi Sulaiman. Hak lain tak boleh nak lawan dia. Mana kuat pemerintahan dia. Mana dalam Quran pun ada sebut benda tu. Perempuan ada juga mereka. Cuma di sini Abu Bakar dia faham sendiri. Supaya perkara-perkara lain dalam bab lain, dalam bab fiqh. Orang ni dia faham gini. Orang ni dia faham gini, tu sahabat faham. Tidak mesti kita faham lagu semua mengikut fahaman dia tu. Yang Aisyah sendiri tu dia tak tahu kah? Kalau betul-betul perempuan ni tak boleh, dia tak pergi dulu lagi. Kalau tak boleh memimpin apa-apa, memimpin kumpulan, memimpin jemaah untuk nak buat apa-apa tak boleh. Tentu dia tak buat dah lah. Menunjukkan bagi dia boleh lah tu. Itu pendapat dia. Pendapat Abu Bakar lagu lain. Itu yang dia dapat simpulkan sendiri setelah seseorang ni kadang-kadang kan apa kita lah hak nak pergi, hak ni nak pergi, hak ni tak segi, hak ni nak pergi, hak ni tak segi, lepas tu pergi Kuala Lumpur accident. Itulah aku kata dah, dia kata. Dia kata aku kata dah. Dia buat kesimpulan sendiri. Aku kata dah, ada sesoalahnya kalau dengar hak dia tak berlaku accident. Gitu ke? Kalau Tuhan nak berlaku waktu tu dia kata kata dia kau tidak sabit dia pun berlaku. Tak ada siapa-siapa kata pun berlaku betul. Cuma dia berasa gitu. Sebab tadilah apabila berlaku waktu lah kita serah tak sedap dah. Dia kata kesimpulan dia buat sendiri. Tak apalah. Lepas pada tu riwayat daripada Abu Maryam Abdullah bin Ziyad Al-Asadi kata dia bila Talha, Zubair dan Aisyah pergi ke Basrah. Maknanya terlibat. Bukan Aisyah saja. Kalau Aisyah tak betul, apa orang lain tak larat? Ramai lagi. Kalau tadi Abu Bakar buat kesimpulan sendiri. Kesimpulan tu pun setelah selesai cerita tu. Kalau lah betul Nabi SAW maksud tak boleh orang perempuan tak boleh memimpin apa-apa pun, pergerakan apa-apa jemaah tak boleh memimpin. Apa dia tak ayat dulu lagi sebelum pada Aisyah tu pergi? Ni lepas ayat. Sebab tadi lah. Sebab lepas aksiden tu tak sebut macam-macam. Sebelum pada tu tak ayat. Dan orang lain gambar-gambar ni hak besar-besar lah. Apa tak nampak gitu? Menunjukkan mereka faham boleh. Bagi kita ini menunjukkan keluasan fahaman kita ni, ulama-ulama ahli sunnah. Boleh, tak jadi masalah. Lepas tu kalau kita kata tak boleh pergi. Lepas tu ubah pula pendapat. Tak boleh. Orang senangnya boleh selalu. Anda daripada dulu lagi koyak memang boleh. Benda ni benda khilaf. Memang ada orang kata tak boleh tu, memanglah benda-benda lain lah. Benda-benda lain ada orang kata tak boleh. Tersudut tu orang kata tak boleh, tu orang kata boleh. Tak apa, orang besar-besar juga, orang sedap-sedap juga, tu orang kata boleh. Sebab apa? Benda ni kadang-kadang kalau kita kemas sangat, sebelum kita kaji betul-betul, akhirnya kita berubah juga. Apabila berubah, buat malu kat orang. Buat malu kat orang. Baiklah kita cermat dulu lagi. Jangan kita berikut zahir gitu.
Hak ni cerita mana? Cerita mana ni? Nabi SAW nak cerita hak berlaku di zaman dia tu, anak Kisra tu. Ni di sini dia sebut ni. Kisra yang dimaksudkan di sini, iaitu ibnatu Kisra. Namanya Buran. Kisra ni Kisra Shirwai bin Abruiz. Abruiz tu orang Arab sebut Parwiz lah. Parwiz, orang dia sebut Parwiz bin Hurmuz. Tu. Hak Hurmuz tu hak apa ni, zaman Nabi SAW. Bertukar-tukar lah pemerintah dia ni, pemerintah setahun lebih ya. Lepas pada tu jatuh. Berkenaan dengan hak tu. Bukan semua. Kita kena tengok kenyataan. Berapa ramai hak perempuan duduk atas molek jalan molek. Hak lelaki duduk atas rasuah macam-macam. Ada juga hak perempuan molek, dia jadi ketua pejabat. Dia jadi ketua jabatan dia. Molek. Kita kena tengok kenyataan. Orang kafir, orang Islam, super. Jangan pakai sesuatu yang samar-samar. Tak boleh. Biar jelas. Ni Abu Bakar. Betul. Hak lain? Hak lain kata boleh lah tu. Ya, dia ikut serta sekali tu. Jadi Ali pun antarlah Ammar bin Yasir dan Hasan bin Ali. Mereka pun pergi ke Kufah. Naik atas mimbar lah. Moga bagi pihak kerajaan kan. Orang kerajaan. Hasan bin Ali duduk atas mimbar, bahagian atas. Ammar duduk bahagian bawah daripada Hasan itu. Fajtama'na ilaihi. Jadi hak ni bahagian atas ni sebab apa? Hak ni nak kecek, dia naik ke atas tinggi sikit. Hak ni tidak nak kecek, tapi sebagai apik dia lah. Kami pun pergilah kepadanya. Saya dengar Ammar, dia berkata, Aisyah telah berangkat ke Basrah. Dia bagi peringatan. Demi Allah, sesungguhnya dia tu isteri kepada Nabi kamu di dunia dan di akhirat. Ingat molek. Jangan awak rengeng tangan. Jangan beringat. Betul, dia mari ni nampak macam tak setuju dengan kita lah. Jadi selepas tu berlaku sampai perang. Jadi kena ingat, sebelum perang tu dia sudah bagi peringatan. Ingat, kena layan molek. Dia tu isteri Nabi, bukan isteri dalam dunia saja, dunia akhirat. Sahabat faham gitu. Dunia akhirat. Tetapi Allah menguji kamu ni. Ni ujian lah. Fitnah lah. Ujian. Untuk diketahui, adakah kamu taat kepadanya, yakni kepada Ali sebagai khalifah, atau taat kepada dia. Dia tu sebagai ummul mukminin. Sekali ni ujian besar. Dia ni ummul mukminin. Hak ni Sayyidina Ali ni khalifah. Kamu nak taat mana? Betul-betul ujian. Tapi kena beringat molek. Jangan duk rengeng tangan. Jangan duk main-main mudah-mudah. Kalau sampai ke peringkat, tapi dia tak sebutlah sini. Memang kemudian tu berlaku sampai ke peringkat perang, pun tak boleh kita mudah-mudah. Lepas tu riwayat daripada Abu Wa'il, Ammar berdiri di atas mimbar Kufah. Tadilah Lepas Hasan, dia pula kecek berdiri di mimbar Kufah. Dan dia menyebutkan tentang Aisyah. Dia menyebutkan tentang keberangkatannya. Dan dia berkata, sesungguhnya Aisyah itu isteri Nabi kamu di dunia dan di akhirat. Inilah pegangan sahabat. Walaupun dia tu lawan. Ammar ni duduk balik Sayyidina Ali ni, dari segi politik ni tak serupa. Hak ni kot ni, hak ni kot ni. Fahaman politik berbeza. Tetapi dia kata Aisyah ni isteri Nabi dunia akhirat, kena hormatnya. Itu sahabat kata. Syiah kata Aisyah ni mati kafir, murtad, dia ni jahat, macam-macam kata. Sedangkan ni tengok, wakil Sayyidina Ali ni pergi pesan, ingat molek tu, isteri Nabi dunia akhirat. Mana Sayyidina Ali pun faham lagu tu juga. Ni yang Syiah ni mari kata Aisyah di kafir jahat ni mari mana? Mana tak ada kena-mengena dengan ajaran Sayyidina Ali, dengan kumpulan Sayyidina Ali, tak ada kena-mengena. Dia saja dakwah, dia tu mengikut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak pernah mengajar macam tu. Tengok ni Ammar, wakil dia, dia kata lagu mana tentang Aisyah? Lagu tu. Walakinnaha, tetapi dia ni adalah di antara ujian kepada kamu, ujian Allah kepada kamu. Tak tahu nak jadi lagu mana. Tengoklah, hak ni khalifah, hak ni ummul mukminin, tak tahu.
Yang Aisyah pun pergi, bukanlah dia nak perang, dia nak rayak kepada Sayyidina Ali tu. Sinilah yang banyak silap berlaku dalam sejarah ni. Dia kata memang demo ni sengaja nak pergi serang, nak ambil alih kuasa. Kira-kiranya Aisyah ni nak jadi khalifah ke? Siapa lagu tu? Rusaklah lah. Hak sebetulnya tidaklah seperti yang digambarkan di dalam sejarah. Sejarah tu yang sudah diselewengkan. Lepas pada tu riwayat daripada Abu Wa'il lagi, dia berkata Abu Musa dan siapa lagu tu? Rusaklah lah. Hak sebetulnya tidaklah seperti yang digambarkan di dalam sejarah. Sejarah tu yang sudah diselewengkan. Lepas pada tu riwayat daripada Abu Wa'il lagi, dia berkata Abu Musa dan Abu Mas'ud pergi menemui Ammar bila dia pergi ke sana ketika Ali menghantarnya kepada penduduk Kufah untuk mengajak mereka menyokongnya. Faqala, mereka berdua berkata, Abu Musa dan Abu Mas'ud, kami tak pernah melihat engkau melakukan sesuatu perkara yang lebih kami tidak suka. Tidak suka kamu bersegera dalam perkara ni. Cepat ni, gaduh ni, gopoh ni. Tak ada, kami tak kenal dengan kamu ni dulu. Semua molek belakang kamu ni Ammar. Kami tak pernah mana tak kenal kamu. Tetapi hak ni gopoh kapah kamu ni paling kami tak kenal. Tak kenal. Apa ya nak ajak Sayyidina Ali, nak ajak duduk alik dia ni, maknanya kalau orang mari nak apa-apa kita nak perang dia. Tak boleh. Orang hak mari tu tidak mesti nak mari perang. Mari nak nasihat dia, nak menuntut dia, apa nak perang dengan dia je. Ni ajak orang suruh istighfar tu, mana ajak orang memihak kepada dia, kalau kadang-kadang sekali dengan dia, perang dengan orang. Apa gitu? Tak kena tu. Ni dua orang sahabat tu kata dia berasa dah tak sedap. Ammar duduk oleh Sayyidina Ali, dia ni tak sih. Sebab tu ramai sahabat tak sih bai'ah dengan Sayyidina Ali. Sebab kalau bai'ah dia ajak perang, kita kena pergi. Sedangkan kita tak puas hati, banyak perkara lagi. Ini cuba kita kata dalam Bukhari ni dia ambil hak teguh sama, hak tak sih itu dah salih. Begitu dalam Bukhari. Dia nak betul-betul orang Islam ni bersatu padu, damai, aman. Hak tu hak dia nak. Sebab tu dia mari sahabat-sahabat jenis lagu tu. Semenjak engkau Islam, Ammar pun kata, aku pun tak pernah tengok semenjak kamu berdua Islam ni satu perkara yang tak molek, yang lebih tak molek lagi di sisiku daripada engkau berlambat-lambat, berlengah-lengah dalam perkara ni. Apa dah dia tu khalifah, kita sokong dia lah, barulah senang. Itu pendapat dia, pendapat masing-masing, ijtihad masing-masing. Kalaulah kita sokong dia kuat, barulah dia boleh bertindak. Ni kalau dia tidak kuat, macam mana dia nak bertindak? Kita kena sokong dia belakang lah. Demo ni kata kita bukan tak sokong dia, kita sokong dia, tapi dia kena bertindak terhadap demo tu. Kalau demo tu lagu mana-mana, kita tolonglah dia, kita tolonglah dia. Ya, Sayyidina Ali pula dalam buku kitab-kitab sejarah lah dia sebut, dia ajak wakil balik bagi pihak ni, mari tengok. Ramai penduduk, orang ramai depan ni, semuanya mengaku dia pembunuh Sayyidina Osman. Aku nak lagu mana? Takkan nak bunuh semua. Kita kena cari kepala-kepala dia. Itu mengikut politik Sayyidina Ali. Maksud dia nak buat gitu, tak say cepat-cepat. Kita nak siasat betul-betul siapa kepalanya. Kita nak pegang tu. Sebab apa pokok dia sengaja buat gitu. Dia sengaja pari. Dah Sayyidina Ali ni nampak nak baik dengan pokok Aisyah ni, kita pergi depan dia. Kalau dia tanya siapa dia bunuh, kita pakat ngaku belakang, biar dia jadi serba salah. Itu cara dia. Puak-puak ni kata, mudah lah kalau aku tu bunuh belakang. Orang-orang yang tidak terlibat tu, apabila siapa ke mereka bunuh, tengok penggal kepala dia, seorang ni mati, seorang mati, mana-mana tidak terlibat, pakat tarik diri lah. Gitu, dia tidak akan berlaku semuanya. Itu politik dia untuk melepaskan diri, kata dia ni. Terang buat dulu. Hak tahu dah, tentu terlibat. Pegang hak tu dia.
Pegang hak tu. Demo-demo ni kata. Sebab tu dia kata tak boleh. Kalau kita masuk pun tidak molek juga. Sebab apa dia campur bau dengan perempuan ni, tak pakai ni. Dia kata, aku tengok kamu ni berlambat-lambat dalam perkara ni, tak boleh lah. Jadi orang jadi keliru lagu mana. Ni tengok dua sahabat ni tak sokong Sayyidina Ali pun, tak setibat dengan Sayyidina Ali. Jadi orang ada alasan lah untuk tidak beri taat setia kepada pemimpin ni. Cuba kamu bai'ah kepada Sayyidina Ali supaya aku selesai masalah. Orang tak ada alasan. Dia kata gitu. Ini mengikut Ammar. Lepas pada tu Abu Mas'ud pun bagi kepada dua orang itu satu suit pakai. Hak ni satu suit, ni satu suit. Hak beza pendapat tu tak apa. Lepas tu mereka pun pergi ke masjid aku. Pergi masjid. Lepas tu satu lagi hak tu juga, cuma riwayat dia beza sikit lafaz. Aku duduk dekat Ibnu Mas'ud, Abi Mas'ud dan Abi Musa dan Ammar. Abu Mas'ud kata, tak ada siapa pun daripada sahabat-sahabatmu yang aku tak boleh nak sebut apa-apa. Aku tak boleh nak take lah. Maknanya kalau aku nak kata law syi'tu laqultu fihi ghairaka. Kalau aku nak take, boleh take belakang. Tapi mu tak boleh take. Mana mu ni orang juruh, orang molek sungguh. Ammar. Dia kata. Tapi semenjak kau bersahabat dengan Nabi ni, aku tak ada tengok sesuatu yang paling aib, paling cacat daripada engkau bersegera dalam perkara ni. Engkau bergopoh-gapoh dalam perkara ni. Memang tak ada nak take dah sebelum pada ni. Tapi hak ni paling aib, kata dia. Apa ya kamu gaduh sangat ni? Nak suruh orang tak asyik selalu ni mana? Sebab demon ni dia fikir, dia tengok Aisyah, Zubair, orang-orang besar tu tak ada kepentingan apa-apa. Tak ada kepentingan apa-apa. Jadi kalau dia tidak baik, adalah tu sebab dia tu. Ni pun Abu Mas'ud dan Abu Musa ni pun lagu tu juga, orang besar-besar juga. Dia tak sebab tak adalah tu. Kira-kira dia tu. Muka dia orang alim belaka, orang pandai belaka. Ammar pun kata, hai Abu Mas'ud, tidak pernah kulihat pada engkau dan pada kawan engkau ni, maksudnya Abu Musa ni, sesuatu apa-apa pun semenjak kamu berdua bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana aku tak boleh nak take juga kamu, kata dia. Tetapi kamu buat sesuatu yang paling aib di sisiku, iaitu apabila kamu berlengah-lengah hari ni dalam perkara ni. Kamu tak si sokong Sayyidina Ali. Abu Mas'ud ni dia seorang yang senang. Dia kata, hai ghulam, kata dia, hamba, dia buat mari dua suit pakaian. Dia pun bagi kepada Abu Musa satu suit dan satu suit lagi kepada Ammar. Wa qala, dan dia berkata, ruha, mana idhaba fihi, pergilah dengan memakai suit pakaian ini pergi sembahyang Jumaat. Sebab mereka didatang daripada jauh, jadi pakaian pun tak kemah, cuma lepas pada tu dengan pakaian tu, dengan lengkap bersenjata, apa tidak sesuai. Dia fikir nak pergi sembahyang hari Jumaat di masjid ni, dia bagilah hak baru. Maknanya walaupun berbeza dari segi ini contohnya, berbeza dari segi pahaman politik, tidak menghalang daripada mereka ini berbaik-baik. Apa yang perlu, sahabat dia perlu, dia bagi pakaian ke apa, pergi sembahyang sekali gitu. Perbezaan politik ni setara tu. Tidak sampai jadi putus hubungan, pecah belah ke apa tu. Tidak lagu tu. Tak boleh lagu tu. Baiklah. Jadi semua ni fitnah berlaku lah. Apabila berlaku suatu keadaan di mana kita tak boleh membuat keputusan, hak mana ni hak betul ni, fitnah lah. Itulah fitnah, ujian lah. Banyak akibat dia. Macam saat ni lah. Apabila dia tidak baik kepada Sayyidina Ali, orang lain pun kata gitu juga. Anak-anak buah ni, tabi'in, akan kata, tu orang besar pun dia pun tidak baik juga. Ali ini pula lagu ni, dia jadi, itulah jadi permulaan perpecahan. Babun idza anzalallahu biqaumin azaban, apabila Allah menurunkan azab pada sesuatu kaum. Ini nak ceritanya apabila berlaku maksiat, perkara yang tidak baik, berlaku fitnah, maka akan turun azab.
Azab itu lagu mana? Dalam bentuk peperangan, perbalahan, permusuhan sesama sendiri, ataupun orang lain kau mari, orang lain mari serang kita. Boleh jadi juga. Ataupun azab daripada langit kau. Boleh jadi belaka, macam-macam azab. Tetapi di sini dia ceritanya, Ibnu Umar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila azab Allah menimpa sesuatu kaum, maka azab itu akan mengenai orang-orang yang ada sekali dengan mereka. Hak molek, hak baik, hak tak baik pun kena berlaku bila azab tu mari. Lepas tu lah ke mana? Apakah dia mati tu dalam keadaan tak molek? Dia molek, tapi oleh kerana dia duduk dalam masyarakat tu, azab tu mari menimpa masyarakat tu, dia salah anggota masyarakat tu. Lagu mana? Hak ni bangkit mengikut amalan masing-masing. Allah SWT tahu orang ni molek, dia tak ada terlibat apa-apa dengan kemungkaran, dengan maksiat, dengan fitnah, dia tak ada terlibat, maka dia masuk syurga. Jadi azab yang menimpa dia dalam dunia ni seperti penyakit lah, yang menghapuskan dosa dia, tak ada apa-apa. Tetapi orang yang memang yang menyebabkan turunnya azab itu, yakni dia melakukan perkara mungkar, dia melakukan maksiat, dia macam-macam lagi buat perkara yang tidak baik, maka Allah SWT akan hukum dia. Dalam dunia ni hak kena tu sekarang, di akhirat besok tidak kata selesai, akan ada lagi perbicaraan untuk dia. Jadi masing-masing. Maksudnya kalau kita tak kita terkena sama azab itu, maka jangan kita biarkan fitnah itu berleluasa dalam masyarakat. Dengan cara lagu mana? Iaitu kita kena amalkan amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Itulah ubatnya. Kalau tak ada hak tu, dalam hadis yang lain disebutkan, kalau tak ada hak tu dalam masyarakat, maka azab Allah akan menimpa. Kalau ada hak tu, insya-Allah azab Allah tidak menimpa. Tetapi dalam hadis baru ni kan kita baca dah, idza kathural khabath ataupun idza kathural khubuth anahliku wa fina as-salihun. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, na'am, idza kathural khabath. Adakah kita akan binasa dalam keadaan ada di kalangan kita dia orang-orang baik-baik, orang soleh? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ya, boleh jadi apabila kejahatan lebih banyak. Apabila kejahatan banyak, boleh berlaku. Jadi kita kena halal, jangan kejahatan ini lebih banyak ada dalam masyarakat. Kena kira, barulah tidak berlaku. Kalau tidak akan berlaku. Azab ni lagu mana mari? Boleh jadi dalam bentuk musuh kita, mari menerkam kita, menyerang negeri kita, ada macam-macam azab. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Hasan bin Ali, inna ibni hadha sayyid. Dalam satu nuskah la sayyidun dengan lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tentang cucu dia, anakku ini, dia kata anak, padahal cucu mana boleh juga. Secara majaz lah, boleh dikatakan untuk cucu tu anak. Sayyid, ketua, penghulu, pemimpin, itu makna sayyid. Memang betul, cucu dia ni kemudian jadi khalifah sungguh. Memang betul. Kalau dia kata sayyid, inna bani hadha sayyid, setengah orang itu dia kata cucuku ini adalah sayyid. Ini menunjukkan keturunan Nabi ini sayyid, orang panggil tu sayyid. Tak ada kena mengena tu. Tak ada kena mengena tu. Hak ni maksud sayyid ini, dia nak ceritanya cucuku ini akan jadi pemimpin akan datang, akan jadi penghulu, ketua orang akan datang. Sebab anak cucu dia tidak menjadi ketua belaka. Jadi dia kata Said. Pas Nabi SAW kata belaka kepada hak lain Said, dia tak kata kepada Hasan ni saja. Ni sepuluh orang kita keliru lah. Dia kata Siti, ni pun bernama Siti Fatimah, anak dia Siti Aisyah. Padahal Siti tu boleh dengar sendiri, tak payah bubuh. Boleh dengar sendiri, tak payah bubuh. Siti-Siti ni makna dia puan anak kecil, tuik lagi. Buat kau orang kita ni dia tak mengaji. Sepos ini dia kata keturunan Nabi ni Said. Nabi kata kepada cucu-cucu dia lain, tak ada menunjukkan ni maksud lain ni. Hak tu sudah jadi
tradisi kemudian. Adapun hak dulu cucu Nabi tak ada orang sebut Said Hussein, Said Abdullah kah? Mana ada? Tak ada. Kemudian itu orang kemudian itu. Kemudian sebut ni keturunan Nabi ni Said. Sebenarnya Nabi SAW tak ada tentukan keturunan dia ni orang kena panggil Said. Tak ada lagu tu. Dalam hadis mana-mana pun tak ada. Hak ni cerita lain. Hak itulah kadang-kadang dia tak faham, dia kata hak ni ada. Hak ni bab lain. Sayyid tu bahasa Arab tu dengan makna ketua, pemimpin. Pasti Allah, tentu Allah akan mendamaikan dengan sebab dia ni di antara dua golongan orang-orang Islam. Nabi SAW isyarat dah kepada fitnah akan datang, orang Islam akan pecah dua. Tapi Islam kedua, fi'atain azimatain minal muslimin, dalam riwayat dua golongan besar orang Islam. Hak dua golongan besar orang Islam ni hak mana? Iaitu puak-puak Aisyah, Sayyidina Ali, Muawiyah kemudian pula Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Itu dua golongan besar orang Islam. Muawiyah tu ataupun Aisyah, orang tidak boleh panggil burak, penderhaka ataupun pemberontak. Dia bukan memberontak. Kemudian dia kata ni pemberontak. Tidak. Dia tu dalam hadis sebut fi'atain minal muslimin ataupun fi'atain azimatain minal muslimin. Yang jadi mencetuskan perang gitu gini tu siapa dia? Al-fi'atul baghiyah. Ada pula dalam hadis sebut fi'ah baghiyah. Setengah-setengah tu dia pakai fi'ah baghiyah ni kepada hak lawan Sayyidina Ali saja. Hak tu fi'ah baghiyah. Tak kira sahabat ke siapa dia, fi'ah baghiyah. Sedangkan fi'ah baghiyah tu Nabi SAW nak cerita ada satu kumpulan lain pula. Ni dua kumpulan besar, maklum tu. Kumpulan Sayyidina Ali, kumpulan Muawiyah, maklum, hak besar. Fi'ah baghiyah hak lain. Hak tu hak sebenarnya yang mencetuskan huru-hara. Hak Ammar akan dibunuh oleh fi'ah baghiyah. Fi'ah baghiyah tu iaitu golongan hak tadi lah. Kalau dalam perang Jamal tu yang mencetuskan perang Jamal, hak tu fi'ah baghiyah. Adapun hak ni molek fi'atain azimatain minal muslimin. Kedua-dua pihak tu ada ramai sahabat. Dan satu lagi kumpulan sahabat tidak terlibat dengan mana-mana. Tak siap ni. Dia ada tiga golongan. Baiklah. Ni Sufyan bin Uyainah menceritakan, dia kata Israel Abu Musa, aku bertemu dengan dia di Kufah. Dia mari pergi ke Kufah tu untuk bertemu dengan Ibnu Syubrumah. Ibnu Syubrumah ni seorang imam besar, seorang mujtahid di zamannya. Jadi Israel ni Abu Musa, nama dia Israel. Israel itu nama orang. Banyak dalam kitab-kitab hadis ni kita jumpa semua nama orang. Israel itu Abdullah lah. Israel Abdullah. Kalau ku Arab Abdullah. Dia ku bahasa Ibrani Israel Abdullah. Israel itu molek. Israel itu Nabi Yaqub. Israel kok nama dia. Kullu ta'am kana halal li bani Israel illa ma harrama Israel. Harrama Israel itu siapa dia? Israel itu Nabi Yaqub lah. Nama dia Israel, molek. Tapi kita benci kepada ni, siapa tak ada orang nama Israel. Apanya? Bukan tak hak Muawiyah tu seperkara tak ada. Hak tu akibat sejarah, hak ni akibat benci kepada Israel. Israel tu tak ada gapo. Dia satu bangsa, Bani Israel. Hak dulu orang hak jahat tu Yahudi. Hak tu Bani Israel bangsa, ada baik, ada tak baik. Hak jahat tu Yahudi. Hak tu pun nama Yahud. Hak tu tak molek lah kita kata. Tapi adik-adik Nabi Yusuf ada juga nama Yahuda. Hak itu masalah nama bab lain. Tetapi sekarang ni dikenali Yahudi itu satu ajaran yang memang salah lah, sesat lah, agama tak betul. Hak tu yang jahatnya bukan Israel tu, tapi dia bubuh nama negeri dia Israel. Tu bab lain lah. Jadi kerana bencinya orang Islam kepada Yahudi ni, sampai Israel tu pun hak asalnya nama Nabi Yaqub. Tak ada orang bubuh nama Israel. Tetapi saya anak ramai luar negeri nama Israel. Tempat
kita ya tak biasanya. Sebab kita. Sebab kita ni berhalu sangat. Kadang-kadang berhalu tu ketinggalan. Orang lain amal tu nama Muawiyah. Kita tak ada lagi. Orang lain amal nama Israel. Kita tak ada. Jadi kita lambat belakang. Alah ke molek pun lambat. Alah ke tak molek pun lambat. Dari satu segi ada baik je. Dari satu segi tak baik. Dari satu segi tak baik. Sebab kita tak faham benda tu. Hak sebenarnya gap. Jadi dia kata dianya pergi jumpa dengan Ibnu Syubrumah ni sebab Ibnu Syubrumah ni dia kira kenal lah, rapat lah dengan Isa. Isa ni siapa dia? Gubernur. Gubernur bagi pihak ini. Di sini dia disebut. Daripada pihak Marwan daripada pihak Marwan. Sini dalam hasyah dia ada sebut. Bukan hasyah tepi, hasyah tengah sikit. Dia biasa kitab ni dia tulis lagu tu. Jadi dia pergi nak jumpa dengan Abdullah. Saya nak nasihat dia, kata dia. Ibnu Syubrumah ni macam dia bimbang lah pergi. Kalau berjumpa dengan pemimpin ni, moga dia ada kuasa. Isa ni orang muda lagi, takutnya panah lah, naik angin moga kadang-kadang kerana politik ni pun dia jadi panah juga. Jadi dia bimbang. Jadi dia tak layan lah. Kata nak jumpa tu dia boleh jadi dia royak tu terai kau, aku tak say, ataupun dia bagi alasan kadang-kadang kau, boleh jadilah. Tetapi sebaliknya dia kata, Ibnu Syubrumah kata Hasan Basri cerita kepada kami gini. Cerita kepada kami gini. Dia katakan dia Hasan bin Ali sara ila Muawiyah bil kataib. Hasan bin Ali bawa pasukan tentera dia untuk pergi serang Muawiyah. Kalau kita tengok dalam kitab Bukhari ni terutamanya, banyak tempat kalau perang di antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali ni, Sayyidina Ali yang pergi serang Muawiyah, bukan Muawiyah serang dulu. Supaya juga sini, bila Sayyidina Ali dibunuh, dilantik Sayyidina Hasan. Orang buat perjanjian dah lah, nak perang, nak gitu gini. Hasan ni dia fikir dah daripada awal lah, dia tahu dah memang Muawiyah seorang yang bagus, orang yang layak untuk memegang urusan ni. Dia orang yang kuat. Tapi pengikut dia ni ramah. Lagu mana cara? Dia fikir dah. Jadi dia terima kuasa ni apabila orang nak bai'ah dengan dia dengan syarat. Kata dia, ni Hasan, dengan syarat apa-apa keputusan aku akan datang kamu tunggu. Jangan dalih-dalih. Tak apa. Lepas pada tu Hasan ni bawa pergi nak perang dengan Muawiyah. Jadi bawa pergi tu ramah lah. Sehingga Amr bin Al-As kata kepada Muawiyah, saya nampak, kata saya tengok pasukan tentera, satu pasukan tentera yang tidak akan berpaling ni, kecuali lawan dia yang berpaling. Maknanya besar benar ni, tak akan patah balik. Kalau kita lawan besar pun, maknanya kalau tidak dia paling, kita paling. Dua tu tidak kata nak berhenti mudah-mudah ni, tak ni. Itu maksud Amr bin Al-As. Muawiyah pun kata, man li dharariyil muslimin. Dia kata, siapa akan jaga anak-anak orang Islam ni? Kalau perang, bukan orang kita saja mati, orang dia pun mati. Mana hak perang, mari perang ni
Hak muda-muda lah, ayah-ayah, bapak-bapak orang. Kalau mati hak ni jadi janda, bini-bini dia, anak-anak jadi yatim. Siapa dia nak cara ni? Muawiyah Husin. Mana dia tak say? Dia tak say. Kalau boleh dia tak say orang ni. Takut apa? Takut nanti macam mana. Tetapi mengikut ahli-ahli sejarah, setengah-setengah ahli sejarah, dia kata Sayyidina Hasan pun dia pergi lagu tu dia ada maksud dah. Dia ada politik dia ada dia gitu. Jadi puak-puak yang menentang Muawiyah ni suka sangatlah nak berperang dengan Muawiyah ni. Hasan ni nampak tidak sepuas Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ada juga nak berdamai nak gitu gini. Hasan ni tidak. Dia suka lah pokok dia tidak tahu Hasan ni ada politik dia sendiri. Dia tidak tahu Hasan ni ada politik dia sendiri. Jadi sekali tengok tu nampak macam nak perang sungguh lah. Jadi Muawiyah kata siapa dia lah nak cara kalau lagu ni ke anak-anak orang Islam ni akan datang. Kalau mati ni hak perang lagu mana? Amar bin Al-As kata apa nak lagu mana? Mari dah ni. Berakak dah popok dia tu. Lagu mana? Abdullah bin Amir dan Abdurrahman bin Saburah pun kata gini, kita pergi jumpa dengan dia, kita berbicara, kita bagi cadangan perdamaian untuk dia. Qala al-Hasan, Hasan berkata dengan sanad yang tersebut tadi, sebab daripada Ibnu Syubrumah tadi, dia kata haddatsana al-Hasan qala lamma sara al-Hasan bin Ali. Situ nampak macam putus, tapi tidak putus sebenarnya. Itu tidak cerita tentang hak Nabi SAW lagi. Cerita hak kemudian. Cerita hak Sayyidina Hasan bawa tentera dia. Tetapi hak cerita hadis Nabi-nya sini. Hasan Basri kata dengan sanad tadi juga, Imam Bukhari bawanya, saya telah mendengar Abu Bakar berkata ketika Nabi SAW sedang berucap, tiba-tiba Hasan mari. Dia pun kata, cucuku ini adalah pemimpin. Tentu sekali Allah akan mendamaikan dengan dia ni di antara dua golongan orang-orang Islam. Dia ni jadi sebab kepada berdamainya dua golongan orang-orang Islam. Jadi bila Damon ni pergi jumpa dengan Hasan, memang Hasan nak gitu dah, setuju selalu. Dan dia sudah berjanji dah dengan pengikut-pengikut dia, apa-apa keputusan saya kamu kena ikut. Lepas tu Hasan pun tak apa, boleh terima. Dia pun serah kuasa kepada Muawiyah. Gitulah kira-kiranya. Rekah ceritanya dia serah kuasa kepada Muawiyah. Mana selepas pada ni Muawiyah yang akan menjadi khalifah, bukan dia lagi. Marahlah popok dia. Ni lagu lain caranya Hasan. Ayah dia dulu nak berdamai kita kucar tengah tu. Ni tak ada tu kucar. Nampak macam nak pergi perang, tapi lagu lain hasil dia. Hasilnya ialah perdamaian. Bahkan bukan setakat perdamaian gitu saja, serah kuasa tu kepada Muawiyah. Marahlah popok dia, sehingga popok dia kata, ini dalam kitab-kitab sejarah ada sebut belaka dia ada. Kita pun ada, kitab Syiah pun ada belaka. Ya aral muslimin, kata dia. Ya musawwida wujuhal muslimin. Ya mudhillal mu'minin. Popok dia kata kepada Hasan, wahai orang yang menghina orang-orang Islam, wahai orang yang menghitamkan muka orang-orang Islam, wahai orang yang mendatangkan keaiban kepada orang-orang Islam. Dia kata kepada Sayyidina Hasan. Marahlah popok dia. Jadi tak hormat lagi lah. Sebab apa? Sebab di sebalik Sayyidina Hasan ni support Sayyidina Ali dulu lagi lah. Tak habis-habis. Ada semua ni orang-orang yang munafik ni, puak-puak Ibnu Sabah. Dia berselindung di balik Hasan pula. Puak-puak ni apabila berdamai lagu tu surah kuasa tu marahlah. Barulah nampak hak sebenarnya. Saya ke tidak Sayyidina Ali ke Sayyidina Hasan ke apa ni? Tak ada lah. Nampak sebenarnya. Sehingga Sayyidina Hasan duduk semaya, dia tarik sejadah rembah Sayyidina Hasan. Tu cerita. Lepas tu popok dia tikar Sayyidina Hasan temu dengan lembing, temu paha dia. Itu akibatnya Sayyidina Hasan serah kuasa kepada Muawiyah. Tetapi lepas pada tu damai, aman. Bila serah kuasa kepada Muawiyah, maka bersatulah semua hak mana-mana Islam. Hak Islam ada. Tapi puak-puak ni dia jadi masuk puak-puak Khawarij, masuk puak-puak pemberontak lah pula. Tapi jelas hak mana-mana Islam, sahabat ke apa ada, jadi bersatu. Sebab itulah dalam sejarahnya disebutkan tahun itu orang panggil Amul Jamaah, yakni tahun perpaduan. Sebelum itu tak boleh nak bersatu padu. Tapi bila Sayyidina Hasan disuruh kuasa kepada Muawiyah, dia sudah itu dah racad dah. Lagu mana nak suruh, tak ada alasan.
Akhir sekali selesailah masalah dan semua bersatu padu. Barulah naik pemerintahan, orang panggil bermulalah pemerintahan Bani Umayyah. Situ. Tapi Bani Umayyah ni sebenarnya daripada keturunan Muawiyahnya hanya dua orang aja daripada keturunan dia, iaitu Yazid. Lepas Yazid, anak pada Yazid tu namanya Muawiyah juga. Tapi Muawiyah ni ahli ibadat. Bukan semua datuk dia ahli politik. Muawiyah ni dia tak sih. Orang nak beri kuasa ke dia tak sih. Lama-lama dia letak jawatan dengan sendiri. Ni Muawiyah anak kepada Yazid. Dia dua orang anak kepada Yazid. Seorang Muawiyah, hak ni kuat ibadat, tak sih cara politik ni. Sehingga akhirnya letak jawatan. Hak seorang lagi namanya Khalid. Khalid ni kalau mengikut pengkaji sejarah, dia inilah pengasas ilmu kimia moden ni sekarang ni. Khalid anak Yazid, tapi disembunyikan sejarah dia. Dia ni pengkaji. Khalid ni dia ahli ilmu. Dia tak sih juga mengata-mengata dia tak sih. Apabila begitu, di situlah naik Abdullah bin Zubair. Ni akan datang kita ada cerita ni. Abdullah bin Zubair di sebelah Mekah, di sebelah Hijaz, dan di sebelah Syam, tempat pusat ni Muawiyah duduk mengetah ni, naik Marwan. Marwan bin Al-Hakam. Situlah mula naik. Situ pula masalahnya. Situ pula ni naik Marwan, ni naik Abdullah bin Zubair. Ada lagi, tak selesai lagi masalah politik. Jadi Marwan naik di sana. Keturunan Bani Umayyah hak sebenarnya, hak ramai ni adalah daripada keturunan Marwan, bukan keturunan Muawiyah. Dan Marwan tu siapa? Menantu kepada Sayyidina Uthman. Dia ni menantu kepada Sayyidina Uthman. Dan kita kena ingat bahawa syarat dalam ahli sunnah wal jamaah, orang nak jadi khalifah, nak jadi pemimpin, nak jadi imam ni, dia mesti alim, mujtahid. Artinya hak sahabat-sahabat terima, terutamanya di zaman kerajaan Bani Umayyah tu, sahabat-sahabat ada lagi. Sepanjang zaman pemerintahan Bani Umayyah, salah satu kelebihan dianya ialah sahabat ada. Di zaman kerajaan Abbasiyah tak ada. Zaman kerajaan Bani Umayyah ada lagi. Itu salah satu kelebihan. Kita sudah jumpa dah sebelum pada ni kan. Orang tanya, Nabi SAW kata, pergi perang. Umat dia ni akan pergi perang. Orang tanya, adakah di antara kamu orang yang bersahabat dengan Nabi? Orang kata ada. Ada, mereka mendapat kemenangan, pergi perang. Lepas tu zaman pula, orang tanya, adakah di antara kamu ni orang yang bersahabat dengan Nabi? Jawabnya ada, yang ni tabi'in. Maka diberi kemenangan kepada mereka. Itu makna kelebihan tu. Ada kewujudan mereka, dan mereka sokong. Bukan ada saja, sokong, terima. Mana dia tahulah orang-orang ni layak lah. Kita pula kata dia tidak layak. Hak 1000 tahun kemudian. Padahal orang zaman tu dia terima tu, mana dia kira layak lah tu. Yazid kau siapa, layak lah tu. Kalau tidak, tak boleh nak jadi khalifah. Ni baik. Lepas tu damai, habis cerita. Lepas tu saya lagi ni Harmalah pula. Amr bin Dinar kata, saya lihat Harmalah, mana saya tengok dia. Dia kata, Usamah hantar saya pergi jumpa dengan Sayyidina Ali. Ni Usamah ni dia baik benar dengan Sayyidina Ali ni. Baik benar dengan Sayyidina Ali. Tapi Usamah hantar dia pergi kepada Sayyidina Ali. Dan dia kata, Usamah berkata, dia tahu dah dalam keadaan bergolak kan, Sayyidina Ali nak cari penyokong dia, nak cari pembela dia. Kalau boleh sahabat-sahabat hebat-hebat tu lagilah. Usamah tahu tu. Dia kata, dia akan tanya mu sekali ni. Sekali ni kalau mungkin dia akan tanya mu. Dia akan kata kan, bapa yang kawanmu tu, mu ni mari tempat dia. Bapa yang kawanmu tu tak sih sokong aku. Khalafah mana ketinggalan di belakang, tak sih bayar dengan aku, tak sih sokong aku bapa. Mu royak ke dia. Usamah kata kepada Harmalah ni, kalau dia kata lagu tu mesti dia tanya sekali ni. Tapi kalau dia tanya gitu, mu royak. Dia kata gini. Usamah kata gini. Dia kata, kalau mu, kata dia,
masuk dalam mulut singa. Syidq ni mana? Ni. King ni. Dekat apa ni? Geraham. Kan kalau beruk kau gapo ni makan jadi gelembung sini. Kalau kamu duduk dalam mulut singa, duduk situ, mana kira-kira tak selamat lah. Bukan duduk di tepi bibir lagi. Tak, duduk dalam. Aku nak duduk sekali dengan, kata dia. Mana bukan aku tak setuju, bukan aku tak kenal dengan kamu, bukan kamu tak molek, bukan aku tak sayang kepada kamu. Sehingganya kalau dalam mulut singa, aku nak masuk sekali. Biar aku sekali, kata dia. Kena mamuh ke singa. Kata dia. Tetapi ni hak ni cerita ni hak mu duduk ajak aku suruh sokong mu gapo ni, aku tak nampak jalan ni. Lam arahu, saya tak nampak jalan keharusannya. Sebab apa? Nak perang, nak lawan ni sama Islam ni. Usamah tak dia serik dah. Mula dia bunuh dah Mirdas dulu. Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan dia hambak ke kalau itu perang tu hambak. Dia pun paling mengucap. Usamah pun ingat dia nak menyelamatkan diri dia, bunuh tekan. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya dia bila pergi munawana dengan la ilaha illallah dia. Munawana. Sehingga Usamah kata, alangkah baiknya kalau aku tak Islam lagi pun pada masa itu. Dia berasa masalah sangatlah. Sebab itulah dia tak sedih sangat, beringat sangat dengan orang Islam. Hak baru mengucap lagu tu, ada kemungkinan dia nak menyelamatkan diri dia pun Nabi kata setahun tu dah. Ni sahabat-sahabat besar ni yang ramai ni lagu mana? Kalau aku bai'ah dengan dia, aku mesti turut dia. Dia ajak pergi perang tak boleh. Mana nak perang lagu mana sama Islam? Dulu Nabi sudah kata dalam lagu tu, tak serik lagi. Mana kira-kira serik dah dia, serik. Aku tak nampak. Falam yu'tini syai'an. Dia tidak bagi apa-apa kepada aku. Ni cerita Harmalah. Pergi jumpa dengan Sayyidina Ali, dia tak bagi gapo-gapo. Kira-kiranya dia nak minta sesuatu lah, adalah benda dia nak mintanya daripada Sayyidina Ali ni. Sayyidina Ali tak bui. Daripada sini lah setengah-setengah orang buat kesimpulan tu Sayyidina Ali ni dia kedekut. Dia kata tak betul lah Muawiyah ni dia borah, dia murah. Sebab tu orang sokong dia, orang ramai. Sayyidina Ali dia kedekut, tengok orang ni pergi jumpa dia tak bui. Ni tak bui tu dalam syarah ni gapo dia sebut, boleh jadi kerana dia fikir orang ni tidak bai'ah dengan dia, tidak sokong dia, dia tak bagilah. Boleh jadi ada sebab dia lah. Lepas tu saya pergi berjumpa dengan Hasan, anak Sayyidina Ali, dan Husain dan Ibni Ja'far, Abdullah bin Ja'far. Hak ni natu kepada Sayyidina Ali, suami kepada Zainab Ibnu Ja'far. Mereka menyaratkan untuk saya dengan bagai-bagai. Mana demon ni bagi kepada saya. Mana saya boleh jadi dia dalam keadaan sempit pada masa tu, cerita hal. Jadi walaupun demon ni menyokong ayah dia lah, Sayyidina Ali tu, Hasan, Husain, Ibnu Ja'far ke apa ni, tapi dia bagi. Boleh jadi dia ada barang tu, ada dengan dia bagi. Walaupun kawan ni tidak menyokong dia pun, dia bagi. Beza dari segi politik pun, dia bagi. Pasal apa? Pasal dia ada. Dan siapa dia hantar ni? Usamah hantar. Usamah ni Hasan, Husain hormat sangat. Sebab apa? Nabi SAW semasa kecil, sebelah ni pohon dia letak Usamah, sebelah pohon lagi dia letak Hasan. Dia sayang. Ya Allah, aku sayang kepada kedua-duanya. Dia kata sayang kepada kedua-duanya. Jadi dia ingat masa budak-budak dulu lah. Ni Usamah ni. Jadi dia ingat siapa dia yang hantar ni. Usamah ni bukan orang ni mari saja ni, bukan mari sendiri ni, Usamah yang hantar. Sebab itu dia bagi. Tapi Sayyidina Ali tak bagi. Boleh jadi ada hal dia tu, tak bagi tu, kita tak lihat. Kata waktu dia kedekut, itu kesimpulan kita buat sendiri. Tak betul lah tu. Babun idza qala 'inda qaumin syai'an thumma kharaja faqala bi khilafihi. Sekat tu dululah. Wallahu a'lam. Cuma makluman ni sikit. Semalam raya dah masjid Kota Baru ni. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa lepas raya ni kita nak kurang kelas kita. Tu maklum, biar jadi 3 malam. Pasal ada khas sendiri lah. Khas sendiri, tak ada apa-apa, khas sendiri, peribadi lah. Jadi kita akan ada hanya mungkin malam Selasa
Sebab malam ni lah, malam Rabu, malam Khamis. Jadi malam Selasa tu mungkin hak kata baru tu akan jadi tukar kepada malam Selasa sebab malam ni. Jadi tidak malam hak malam Isnin ada, tapi jadi malam Selasa kata baru. Lepas tu hak ni apa ni hadis ni Bukhari ni sini semalam mai saja. Ya tak ya pun nak habis dah juga ni. Daripada semalam mai lah. Sebab ada hal lah. Lepas pada tu masjid langgar lah malam Khamis seperti biasa lah. Kalau tak ada apa-apa lah, tidak muktamad lagi. Tetapi kira-kiranya gitulah. Hak tidak muktamad tu hak Kota Baru lah. Tapi setakat maklumat awak dapatnya, dia kata tak ada apa-apa masalah. Sebab kalau lepas Isya ni memang tak ada ngajar malam mana-mana pun. Kalau tak ada masalah, kira-kiranya kita akan malam Isnin tu pindah kepada malam Selasa lah, hak Kota Baru tu. Lepas tu hak ni jadi semalam mai. Tapi sebelum raya tu ada lagi lah, minggu depan ni 2 malam lagi. Selepas raya insya-Allah gitulah, kalau tak ada apa-apa. Wallahu a'lam.